Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk mendaftarkan pembeli. Okay, so secara autoritinya pembeli hanya boleh didaftarkan oleh Kerani projek. Okay, sama seperti pendaftaran kenderaan pada video sebelumnya. Okay, pendaftaran pembeli hanya boleh dilakukan oleh Kerani projek. Okey, saya tunjukkan kat sini. Okey, kalau tuan-tuan log masuk sebagai pengurus besar, okey, saya masuk sebagai pengurus besar. Kalau tuan-tuan pergi kepada pembeli, okey, tuan-tuan boleh melihat senarai pembeli yang didaftarkan, tetapi bila tuan-tuan klik daftar pembeli di sini, tuan-tuan tidak akan boleh mendaftarkan pembeli tersebutlah. So, kecuali kalau tuan-tuan log masuk sebagai Kerani projek. Okey, tuan-tuan masuk sebagai Kerani projek, maka tuan-tuan boleh mendaftarkan pembeli. Okey. So, proses pendaftaran pembeli adalah seperti yang saya tunjukkan ni, saya ulang. Okey, daripada halaman dashboard, tuan-tuan pergi ke menu pembeli. Okey, pada halaman senarai pembeli ni ada satu butang daftar pembeli. Okey, tuan-tuan hanya perlu klik daftar pembeli dan borang pendaftaran akan dipaparkan. Okey, pembeli terbahagi kepada dua jenis, iaitu pembeli persendirian dan juga pembeli mewakili syarikat lah. Okey, contoh persendirian ni seperti orang perseorangan yang membeli hasil komoditi seperti penjual di pasar borong dan lain-lain lah. Kalau syarikat ni contoh dia seperti PPK menghantar hasil komoditi tu ke pasar raya tertentu seperti Tesco, Econcept dan lain-lain lah. Okay, itu beza pembeli jenis persendirian dan juga syarikat, dan maklumat setiap jenis tu pun akan berbeza lah. Okay, kalau persendirian, maklumat yang perlu dimasukkan adalah hanya maklumat peribadi, manakala untuk syarikat hanya perlu memasukkan nama syarikat, nombor pendaftaran jika ada, dan juga pegawai yang bertanggungjawab lah. Okay, so saya akan tunjukkan dua jenis pendaftaran pembeli ni. Okay, untuk yang pertama saya daftarkan pembeli persendirian dahulu. Contoh, okay, penamaan ni bergantung kepada yang tuan-tuan biasa gunakan lah. Sama ada tuan-tuan masukkan nama penuh ataupun masukkan yang tuan-tuan biasa ingat untuk pembeli tersebut. Okey, nombor kad pengenalan dia, nombor kad pengenalan kat sini tidak wajib, boleh diisi ataupun tidak, dan juga manakala nombor telefon ni wajib diisi lah. Yang mana bertanda merah ni maksudnya ia adalah wajib diisi. Okey, tapi yang ni saya try masukkan juga. Nombor telefon, email jika ada, jika tiada boleh tinggalkan kosong. Okay, so bila pendaftaran tu telah berjaya, tuan-tuan akan dibawa ke halaman profil pembeli tersebut lah. Okay, sama juga tuan-tuan boleh kemas kini ataupun hapus maklumat pembeli tersebut lah.
Okey, sebelum tu saya try daftar satu lagi, iaitu jenis pembeli syarikat pula. Nombor pendaftaran jika ada. Okey, kalau tuan-tuan pun ada maklumat lesen perniagaan dia atau tak ada, boleh biarkan kosong lah. Okey, so nombor telefon syarikat, pegawai yang bertanggungjawab. Pegawai yang bertanggungjawab ni kebiasaannya orang yang anda akan selalu berurusan lah bila tuan-tuan hantar komoditi tu ke Tesco Banting ni, siapa yang tuan-tuan akan biasa berurusan. Okey. Nombor telefon dia. Okey, alamat email jika ada. So alamat ni kebiasaannya alamat pasaraya itulah, alamat syarikat tersebut. Okay, so kalau tuan-tuan pergi ke senarai pembeli, so kita dah ada dua, satu tadi perseorangan, persendirian, dan juga satu adalah syarikat. Dan setiap pembeli ni dia ada profil dia masing-masing. Okay, so profil dia kat sini tuan-tuan boleh lihat. Sistem akan dalam profil ni sistem akan menunjukkan statistik jumlah keseluruhan belian yang dia dah lakukan dalam sistem ni lah. Contoh, setiap kali tuan hantar komoditi ke pasaraya Tesco Banting ni, so jumlah belian dia akan dikemas kini lah. So dan juga rekod belian dia. So rekod belian dia akan disenaraikan dalam senarai rekod belian ni lah, dalam section senarai belian ni. Okay, so nanti bila kita pergi ke proses jual beli, so data ni akan berubah lah mengikut apa yang kita masukkan dalam proses jual beli tersebut. Okay, data rekod belian ni juga akan berubah lah, akan bertambah dari masa ke semasa. Okay, begitu juga dengan orang perseorangan tadi, dia juga akan ada data yang sama lah. So boleh nanti dari masa ke semasa, video-video yang akan datang saya akan tunjukkan perubahan-perubahan yang berlaku lah setiap kali proses jualan tu dilakukan. Okay, tuan-tuan juga boleh mengemas kini maklumat pembeli ni jika perlu, ataupun tuan-tuan boleh menghapus data dia. Sama juga, data ni kalau tuan-tuan hapus bergantung pada rekod jual beli lah. Kalau rekod belian ni ada, maksudnya dia pembeli ni tidak boleh dihapus. Kalau rekod belian ni tiada, so maka ia boleh dihapus. Okay, itu sahaja untuk proses pendaftaran pembeli. Sama juga, ia adalah proses yang ringkas dan mudah dikendalikan. Okay, video seterusnya saya akan tunjukkan proses pendaftaran ahli dan juga bukan ahli projek. So harap kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.